ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok kitab kita Furu'ul Masail. Jadi kita berhenti di muka surat 45. Bawah tu daripada kata Syekhul Islam, di situ. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi daripada kata Syekhul Islam. Dalam mazhab Syafi'i bila sebut Syekhul Islam, yakni Syekh Abu Zakaria Al-Ansari, merujuk kepada dia lah Syekhul Islam. Pada syarah Tahrir, ni kitab dia lah, syarah Tahrir. Dan batal tayamum dengan kedatangan hadas. Betul lah, kita tayamum, kita kentut ke kencing, batal lah tayamum tu. Dan murtad, murtad membatalkan segala bentuk ibadah, murtad. Dan melihat ia akan air. Melihatkan air ni maksudnya kalau dia tayamum kerana tiada air. Tapi kalau dia tayamum kerana sakit, melihat air tak batal lah tayamum tu. Tengok tayamum tu sebab apa. Kalau tayamum tu sebab dia sakit, melihat air pun tak batal tayamum dia. Ni kalau dia tayamum kerana ketiadaan air. Atau ada diwahamkan dapat air, ataupun dalam fikiran dia datang, fikiran dia dia akan ada air. Air tu ada, sama ada orang main hantar ke, orang main jual ke, diwahamkan padanya ada air. Difikirkan, waham ni maksud dia datang pada fikirannya ada air. Baik, kemudian dapat air dan kuasa atas harganya, ataupun katakanlah air tu ada tapi dia tak mampu beli. Dia sebut dah air ada tapi kena beli, dia tak mampu beli, boleh tayamum. Tapi tiba-tiba katakanlah dia diwahamkan dia mampu beli, orang bagi dia duit ke, anak bagi dia duit ke, diwahamkan, ataupun dia teringat dia ada duit simpanan ke. Sebab bila tak mampu beli air kena beli, dia tak mampu, dia boleh tayamum sebab dia tak mampu. Tapi dia dah terfikir, boleh ni ada duit simpanan cukup untuk beli. Baik, batal tayamum dia. Kemudian baik, kemudian mana ni, dan sebab hilang penyakitnya, ni ataupun hilang penyakitnya, penyakit dia hilang lah. Maksud dia asalnya dia penyakit tak boleh kena air, katakan sembuh dah, ada sembuh dah, maka dia kena ambil sembahyang lah. Kalau penyakit dia boleh sembuh lah, penyakit dia sembuh, luka dia tu boleh kena air dah, maka tayamum dia batal lah. Dia kena, ataupun asalnya dia tayamum pasal dia balut, bila buka dah balutan dia tak boleh dah. Betul tak? Bila dia buka balutan dia mesti ambil sembahyang. Masa ada balutan tu dia tayamum. Kemudian dah dibuka balutan, buka je balutan, dia boleh saja ambil sembahyang, kena ambil sembahyang, tayamum dia batal lah. Baik, kemudian jika tiada yang mendinding akan dia daripadanya, malaikat adalah ia. Maksud dia yang menghalangkan daripada apa, dia nak tayamum ni adalah semata-mata kerana penyakit dia. Menghalangkan dia daripada berwuduk. Jadi bila dia dah hilang penyakit, wajib berwuduk. Wajib berwuduk. Baik, kemudian ia di dalam sembahyang pada pada apa ni? Pada bukan tempat tu. Pada 4 yang kemudian, maka tiada batal tayamumnya oleh suatu daripadanya, jikalau sembahyang itu gugur qadaknya dengan dia. Yang lain, ni soalan ni. Soalan. Baik, mana ni? Adalah ia di dalam sembahyang pada 4 yang kemudian, maka tiada batal tayamumnya oleh suatu daripadanya, jikalau sembahyang itu gugur qadaknya dengan dia yang lain daripada keduanya, iaitu waham akan ada air, maka ia tidak batal tayamumnya jika sembahyangnya itu tiada mengunggur daripada qadaknya sekalipun.
Baik. Dia macam ni. Semayang dia ada dua tayamum. Satu tayamum yang mana bila kita tayamum, kita semayang, kita tak perlu qada. Kita tak perlu qada. Ada tayamum, walaupun kita dah tayamum, kita semayang, kita tetap wajib qada. Apa beza dia? Beza dia, contoh dia, kalau tempat yang saya sebutkan tuan-tuan selalu tak ada air. Selalu tak ada air. Bila tak ada air, dia tayamum, dia semayang, semayang dia tak perlu qada. Tak perlu qada lah, semayang dia cukup dengan tayamum. Tempat yang selalu ada air, tiba-tiba tak ada air. Selalu ada air, tiba-tiba tak ada air. Sekali-sekala tak ada air. Tempat macam tu, bila kita semayang dengan tayamum, kita kena qada balik semayang tu. Ataupun tayamum yang mana wuduk pun tak sempurna, tayamum pun tak sempurna, luka itu di tangan ataupun di muka, itu juga tayamum yang kena qada balik. Baik, apa kata pengarang ni? Dia kata pada empat yang kemudian, maka tiada batal tayamumnya oleh suatu daripadanya jikalau semayang itu gugur qada dengan dia. Maksud dia semayang itu tak perlu lagi qada. Contohnya tayamum pada tempat yang selalu tidak ada air, ataupun tayamum kerana balutan di kaki, bukan pada tangan dan muka. Baik. Yang lain daripada yang keduanya, iaitu waham akan ada air, maka ia tiada batal tayamumnya jika semayang itu tiada menggugur daripada qadanya sekalipun. Baik, kalau tengah semayang, bila tengah semayang datang waham. Dia tengah semayang datang waham. Waham dia apa? Mungkin ada air ni. Waham ni datang fikiran. Kita tahu kan, dia dalam apa? Dalam yakin ni, dia pertama yakin 100%. 100% dia yakin sungguh. Yang kedua dipanggil zon. Zon ni apa? Lebih dalam apa? Lebih 50% lah. 50, 60, 70 ke 80 tu kita panggil zon. Zon boleh lah. Yang kedua kita syak 50-50. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Bawah pada syak dipanggil waham. Waham bawah pada syak lagi. Dia mai nak kata syak pun tak, dia mai akal itu mai. Dia panggil waham. Waham. Jadi waham ni nak kata zon pun bukan. Zon ni memang kuat. Zonnya ghalib. Kita zon. Kita sangkaan yang kuat bersih. Sangkaan yang kuat ada air. Sangkaan yang kuat memang boleh batal tayamum tu. Sangkaan yang kuat. Waham ni di bawah pada syak. Jadi kata pengarang ni, kalau semata-mata kerana waham tidak menggugurkan semayangnya itu, sekalipun semayang itu kena qada balik. Contoh semayang kena qada ni apa? Macam saya sebut, semayang kalau tayamum itu, tayamum tak sempurna, wuduk pun tak sempurna. Contoh balutan ataupun lukanya di wajah ataupun di tangan, wuduk tak sempurna, air semayang pun tayamum pun tak sempurna. Ataupun tayamum kerana apa? Tak ada air pada tempat yang selalu ada air. Alasan dia apa? Alasan dia sebab tu, bos. Sebab sudah masuk dengan maksudnya. Apa maksudnya? Pasal dia dah semayang. Tu dia kata pasal tengah semayang. Tengah semayang mai sangkaan aku tu. Waham. Bukan melihat. Kalau melihat memang batal. Tengah semayang nampak air, batal lah. Ni datang waham. Alasan dia sebab apa? Sebab dah masuk dengan maksudnya. Apa maksud tayamum nak semayang? Listibahatil solah. Betul tak? Itu tujuan semayang. Pasti buat semayang untuk mengharuskan solat. Tapi disebut lagi sambung. Dia kata apa? Dan sunat ia putuskan semayang pada yang lain daripada yang keduanya, iaitu waham, akan dapat kerana memulai semayang dengan air berwuduk pada qaul yang asahnya. Tapi sunat dia batalkan. Sunat sunat dia batalkan. Pasal apa? Pasal memulakan semayang dengan air itu lebih afdal. Ini pada qaul yang asah. Bila sebut asah ni apa? Dia ada dua pandangan. Satu sahih, satu lagi asah. Apa makna sahih dengan asah? Sahih itu pun boleh pegang pandangan yang betul. Satu lagi asah yang lebih betul. Macam tu. Dia isim tafdil, lebih betul. Tuan-tuan akan jumpa dalam kitab fiqh Syafi'i banyak asah, qaul yang asah, qaul yang asah. Kadang-kadang ada khilaf. Sebagai ulama kata ini yang asah, sebagian kata ini yang asah. Baik. Baik.
bahkan melainkan sudah pecik waktunya, maka haram ia memutuskan dia, kecuali waktu tu dah nak habis dah, semayang tu dah nak habis dah, haram hukum dia memutuskan semayang tu. Kan dia kata sunat memutuskan semayang. Pasal apa? Pasal kalau kita kalau kita semayang dengan wudu itu lebih afdal daripada tayamum. Kalau datang waham dalam kepala kita, ada air ni kot, sunat kita putuskan wudu, putuskan semayang, kita ambil wudu, kerana semayang dengan wudu itu lebih afdal. Tapi kalau sewaktu nak habis, semayang asar dah nak habis dah, semayang zuhur dah nak habis dah, kita semayang dengan tayamum, main dalam kepala kita, mungkin ada ayak kot, mungkin boleh beli kot, jangan putuskan pasal waktu solat dah nak habis. Adapun jika adalah tayamumnya itu pada tempat yang tiada menggugur qadaknya, maka batal tayamumnya. Dengan yang demikian itu, maka tiada mengkehendak tayamumnya, sembayangnya, dan demikian lagi batal tayamumnya dengan iqamah sebab putus safarnya. Adapun pada tempat yang tidak menggugurkan qadaknya, maksudnya tempat yang kita tayamum pada tempat yang mana kita kena qadak balik sembahyang, contohnya macam mana? Tempat yang tadilah, tempat yang selalu ada air, tiba-tiba tak ada air. Jadi disebut dalam kes ni batal sembahyang. Batal sembahyang dia. Jika yang demikian itu, maka tiada mengkehendak tayamum ke sembahyangnya, dan demikian lagi batal tayamumnya dengan iqamah sebab putusnya safar. Sama juga dia kata batal tayamum tu, contohnya lah dia tayamum kerana dalam perjalanan tidak ada air, dia boleh tayamum. Tapi putusnya tayamum dia tu bila dia dah iqamah. Apa nak iqamah? Kita berhenti daripada safar. Iqamah ni maksud dia mustautin, mukim. Iqamah tu masdar dia, mukim tu orang dia. Maksud dia dalam perjalanan tak ada air, kita boleh tayamum. Tapi bila kita dah berhenti perjalanan tu, safar tu kita dah berhenti di mana-mana tempat, maka batal dah tayamum. Sebab kita tayamum kerana kita dalam perjalanan dan kita tidak ada air. Bila kita berhenti di mana-mana tempat, maka batal dah tayamum tu. Sebab kita tayamum kerana apa? Dalam perjalanan yang ketiadaan air. Atau ada niatnya. Niat apa? Niat nak iqamah. Niat. Dia macam mana nak faham bab safar ni? Kalau kita pergi Kuala Lumpur, kita niat, kita pergi Kuala Lumpur, kita niat nak duduk 5 hari, automatik batal lah kita punya safar tu. Tak boleh lagi apa? Bukan ada tayamumnya, termasuk juga tak boleh semayang jamak qasar. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur nak duduk seminggu, dia niat mukim lah tu. Tapi kalau tuan-tuan sampai di Kuala Lumpur, tuan-tuan cadang nak duduk 2 hari ya, tuan-tuan masih lagi dia anggap musafir. Dan tuan-tuan boleh, tu banyak orang silap lah, dia nak duduk Kuala Lumpur lama, seminggu, 3 hari dia jamak qasar, tak boleh. Sebab bila dia niat saja nak duduk, kita tahu kan, dia jangan lebih 3 hari. Tak termasuk hari pergi dan datang, betul tak? Kita dianggap lagi dalam perjalanan. Contoh, kita pergi Kuala Lumpur, hari kita sampai hari Isnin. Hari Isnin tu kira hari perjalanan lah. Dia tak kira hari sampai lagi tu. Hari perjalanan, hari sampai, hari perjalanan. Dia masih kira dalam perjalanan lah. Lepas tu dia start kira ni apa? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Katakan Jumaat kita nak balik dah. Jumaat kita dah nak balik. Yang ni dia kira lagi dalam musafir. Faham tak? Jadi selama tempoh ni tuan-tuan boleh jamak dan qasar. Faham tapi kalau kita nak duduk sampai hari Isnin, nak duduk hari Sabtu baru nak balik, sampai di situ tak boleh jamak qasar dah. Boleh? Pasal kita niat apa? Niat iqamah, dia panggil iqamah. Iqamah tu maksud mukim lah. Kita nak duduk di situ, bukan mustautin. Mustautin ni macam tuan-tuan, maksud dia tuan-tuan memang duduk di sini. Macam sembahyang Jumaat kan, dia kena 40 orang yang bermustautin. Betul tak? Bermustautin. Tu tuan-tuan, mustautin orang yang rumah di sini, kerja di memang sinilah rumah tuan-tuan, kampung tuan-tuan. Mukim ni kita nak duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari. Itu dipanggil mukim. Faham? Itu mukim, orang yang bermukim.
Tapi kadang-kadang kita guna juga orang mukim sini, mukim orang yang duduk di sini. Tapi dalam istilah fiqh, mukim ni maksud dia orang yang nak duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari, tak termasuk hari pergi dan pulang. Sama juga di sini. Kalau dia musafir tu, dia dibenarkan tayamum kerana musafir, dia tak ada air. Tapi bila dia mukim di satu tempat, dia batal terus dia punya tayamum. Dia kena cari air. Kalau dia tak jumpa air, di tempat tu tak ada air juga, tayamum lagi sekali. Pasal tadi hang tayamum sebab dalam perjalanan. Boleh lah. Jadi jangan silap, sebab ada juga saya jumpa orang dia macam tu. Dia nak duduk lama, 3 hari dia apa? Kecuali satu lagi dalam kitab fiqh sebut, tuan-tuan niat sampai di Kuala Lumpur, tuan-tuan nak selesaikan satu urusan. Dan tuan-tuan pun tak tahu urusan tu bila selesai. Boleh jadi 2 hari, boleh jadi 3 hari. Tapi katakan urusan tu jadi terlebih masa. Selagi mana urusan tu belum selesai, selagi itulah kita boleh jamak dan qasar. Tapi kalau urusan tu kita dah tahu dah, urusan ni makan masa seminggu, kita dah tahu dah, sampai mukim lah, boleh lah. Ni kalau kita memang tak tahu urusan ni bila boleh selesai, sehari ke 2 hari ke, kita pun tunggu urusan ni selesai. Dah 3 hari tak selesai lagi, mungkin esok selesai kot, esok pun tak selesai lagi. Esok pun tak selesai lagi. Contohnya kita pergi Kuala Lumpur, anak kita kena tahan wad, betul tak? Doktor kata tak pastilah bila boleh balik ni. Tengok macam mana doktor punya apa laporan. Doktor ni kata lagu ni, mayatan doktor ni kata tak boleh pula. Kita duk tunggu bila nak selesai anak kita ni. Tunggu dah 3 hari. Esok kot, harap esok pun tak selesai lagi. Boleh lagi. Boleh. Sampailah doktor kata ni mungkin lagi lambat lagi ni, mungkin lagi seminggu. Tak boleh dah. Kita dah tahu apa kita akan duduk apa lama. Boleh lah. Sebab ada orang kadang dia 3 hari dia duduk ni, lepas 3 hari baru dia tak ni. Mana sama juga kalau tuan-tuan singgah Kuala Lumpur sekejap, betul tak? Singgah Kuala Lumpur sekejap. Itu yang jadi fitnah pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bila dia pergi ke dia buat umrah, dia buat haji ke umrah, sampai di Mekah, Sayyidina Osman tak jamak qasar. Jadi pemberontak yang merontak pada Sayyidina Osman ni, dia dijadikan alasan, pasal apa tak jamak qasar? Padahal Sayyidina Osman dia ada isteri kat situ. Jadi sampai di situ Sayyidina Osman dah niat dah bermukim di situ tu, dia terus tak buat. Jelas? Sayyidina Osman duduk dan Sayyidina Osman dah niat bermukim di situ, bukan lagi nak menyelesaikan urusan haji, betul tak? Duduk di situ nak apa? Nak bermukim terus di situ. Sebab dia ada isteri di situ. Jadi maka hilanglah dia punya jamak qasar. Malah dalam mazhab Syafi'i pun jamak ni bukanlah digalakkan sangat, betul tak? Jamak bukan satu benda yang digalakkan. Sama dengan qasar pun kalau ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebenarnya tamam itu lebih afdal. Baik. Kemudian atau sudah di dalam semayang yang seperti disebut qasarkan, kerana bahawasanya wajib atasnya mentamamkan, maka iaitu seperti menempati memulai akan semayang yang lain pada yang lain daripada waham akan dapat air. Adapun ia maka tiada batal melainkan ia waham itu dahulu daripada masuk kepada semayang. Tak batal lah kalau semata-mata waham. Semata-mata waham tidak membatalkan solat. Jadi dia umpama kecuali waham tu datang sebelum semayang. Itu lain. Bila datang je dia mungkin ada air, masa tu kena cari sebelum sembahyang. Tapi bila dia dah semayang, datang waham tu jangan dilayan, sebab dia dah masuk kepada tujuan tayamum, listibahatis solah. Macam mukim tadi, itulah bila kita dah mukim, kita tak bolehlah jamak dan qasar, tak boleh lah. Sama juga kalau yang kita sebut dulu, tengah semayang kan semayang jamak takdim. Kita kena semayang sebelum masuk waktu yang kedua kan. Wajib. Kita semayang, katakanlah kita dah semayang zuhur, kita nak jamak zuhur asar dengan zuhur. Antara syarat dia, kita mesti habiskan semayang asar di dalam waktu zuhur kan. Tak ada nak habis semayang asar masuk waktu asar, batal semayang tu. Zuhur sah, asar tu kena semayang lain. Faham tak? Asar tu kena semayang lain. Sebab apa? Batal lah takdim. Macam mana? Sebab dia niat nak menjamakkan asar dengan zuhur. Tadi
Tak ada nak habis asar masuk zuhur. Katakan dia sembahyang lambat lah, dia sembahyang lambat. Tak ada nak habis asar masuk zuhur dah, dia kena sembahyang asar lain. Sebab niat dia tu, nampak tak? Perbuatan dia bercanggah dengan niat dia. Niat nak menjamakkan asar pada waktu zuhur. Ini asar tak habis lagi masuk waktu asar, maka wajib dia sembahyang asar. Boleh lah, wajib dia sembahyang asar pada waktu dia. Kecuali dia sempat bagi salam dah, baru masuk asar. Selamat dah dia. Baik, kemudian maka dijawabnya segala masalah yang mutamak dan perkajian demikian lagi. Jawapannya betul lah, seperti mana disebut oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Baik, ringkas dia, mudah lah tuan-tuan. Dia nak bagi tahu kalau dah tengah semayang, kalau nampak air itu batal. Nampak air memang batal lah. Murtad batal. Cuma tawaham tu, waham. Tawaham. Jadi yang waham tu, kalau semayang yang tak perlu qada apa, tak perlu lagi qada, macam semayang yang memang tempat tak ada air, maka tak perlu dilayan. Tapi kalau pada tempat yang semayang yang perlu dia qada, boleh batal semayang tu. Boleh batal semayang tu. Dia buat sama juga safar, tayamum kerana safar. Bila kita dah niat iqamah, tayamum tu batal, kita kena ambil tayamum lain ataupun cari air kalau ada air di situ. Baik. Kecuali waham ni, kalau semayang yang tak perlu qada, waham tu datang sebelum dia semayang. Sebelum dia semayang datang waham. Dia kena cari air. Faham? Sebelum dia semayang, dia datang waham. Mungkin ada air, dia kena cari. Baik. Kemudian dah saya sebut kat tuan-tuan dah, jarak cari air ni takat mana? Sejauh kita memanah, sejauh kita panah. Dalam berapa? Tak sampai 100 meter pun. Tak sampai pun. Tapi kita ada motor, ada kereta tuan-tuan, kita kena cari sekadar mana kita mampu lah. Dalam kitab fiqh dia sebut cari air ni sekadar jauh jarak memanah, dalam 70 meter ke, macam tu je, tak sampai 100 meter pun. Tapi kalau sekarang ni tak padan lah, sebab kita dengan ada motor, kereta, telefon. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah sekadar mana yang kamu mampu. Maka kita kena usaha sekadar mana yang kita mampu. Baik. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya lagi, daripada seorang tayamum yang satu memadai ia sembahyang fardu, apa surahnya? Saya tu ada satu kes, kita dah sebut tayamum ni, satu tayamum, satu solat fardu. Satu tayamum, satu solat fardu. Tapi ada kes dalam kitab fiqh, satu tayamum boleh sembahyang 5 fardu. Memang ada, tapi soalan ni macam mana tu? Satu tayamum boleh sembahyang 5 sembahyang fardu. Memang ada pun. Ada kes yang tertentu satu tayamum boleh sembahyang 5 solat. Baik, itu soalan dia. Jadi jawapan dia apa? Maka dijawabnya surah ni gambarannya, gambaran dia, bahawa ia lupa satu sembahyang fardu yang 5 waktu dan tiada diketahui ia akan ainnya. Yang mana satu? Maka ia tayamum, satu tayamum dan sembahyang akan 5 waktu, supaya hasillah baginya sembahyang yang ditinggalkan dengan yakin. Dia memang macam tu pun. Siapa yang dia rasa dia ada tinggal sembahyang satu tapi tak pasti sembahyang mana, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak, dia tak pasti, dia wajib sembahyang 5 semua, supaya dia terkena sembahyang yang dia lupa satu tu. Jadi sembahyang yang dilupa satu, jadi boleh dengan satu tayamum dia sembahyang, dia qada 5 solat tu, supaya kena salah satu tu sembahyang yang dia tinggalkan. Faham lah? Itulah kes terpencil lah tuan-tuan ni. Baik. Su'ila radhiyallahu an, pada seorang tayamum syak pada waktu masuk atau belum lagi masuk, dan sahaja kemudian nyata bahawasanya ia sudah masuk waktunya, adakah memadai dengan yang demikian atau tiada? Dan seumpamanya pada menuntut akan air. Baik, macam ni, apa nama, kita tahu tayamum ni mesti waktu masuk solat, betul tak? Tidak, tak boleh tayamum, dia mesti tunggu waktu solat baru jadi kita bagi kita dalam keadaan memerlukan air ataupun tayamum untuk solat. Sebelum masuk lagi pada waktu tu, kita belum lagi berkewajipan, belum lagi ada kewajipan, kecuali kita tayamum nak pegang Quran, tu cerita lain. Tayamum nak sembahyang sunat, tak apa. Ini tayamum nak sembahyang zuhur, tunggu masuk waktu zuhur dulu, boleh lah, tunggu masuk waktu
Zuhur sebab baru kita kena kewajipan tu. Tidak, kita belum lagi berkewajipan. Macam mana nak kata untuk membolehkan sembahyang zuhur, zuhur tak masuk lagi? Tidak. Tunggu masuk waktu zuhur dulu. Sama juga cari air. Kita tak cari pun, tak ada kot. Kita agak-agak tak cari pun, tak ada kot. Tayamum boleh tak? Rupa-rupanya kita tak cari pun, tapi kita agak tak ada kot. Memang tak ada, sah tak tayamum tu? Sama juga waktu tak masuk, kita syak 50-50, tapi kita masuk kot. Kita syak 50-50, tapi kita layan juga syak tu. Kita ambil, kita agak-agak masuk kot. Kita agak-agak lah. Bukan zon ni syak. Zon ni mesti dengan bukti yang kita tengok. Jadi kita ambil tayamum, sah tak? Sama juga macam buka puasa kan. Buka puasa dalam keadaan syak. Dia buka puasa dalam keadaan syak 50-50. Masuk ke belum ni? Itu kan, masuk ke belum ni? Orang panggil apa? Maghrib. Masuk ke belum? Dia syak 50-50, tapi dia buka puasa agak. Sah tak puasa dia? Batal puasa dia. Batal. Walaupun masuk zuhur, masuk dah maghrib. Dia tak boleh, dia kena buka, tak boleh buka puasa dalam keadaan syak. Sama juga kalau dia yakin, dia zon yakin dah. Contoh azan silap, macam kat belah Kuala Lumpur dulu kan, Selangor, azan silap Gombak. Masjid jam tak betul. Azan 5 minit awal kot. Semua dengan azan, confirm mestilah masuk waktu kan, bakat buka puasa semua. Rupanya awal 5 minit. Batal juga. Batal juga. Batal juga. Sebab ulama sebut pasal batal, pasal pertama ibadah puasa ni setahun sekali. Setahun sekali. Sebab tu saya sure kat tuan-tuan dalam bab buka puasa ni, jangan semata-mata bergantung pada azan masjid, tengok juga handset tu. Sebab handset lah ni dia lebih solid betul dia tu. Handset kita bila kita ada connect dengan internet, kita ada jadual JAKIM, jam kita tu memang dia tepat. Bila kita, tuan-tuan buka WhatsApp ke apa kan, semua handset boleh kata semua jam dia sama semua. Sebab dia bila handset yang ada sambungan internet lah, Android ke Apple ke apa benda lah, tapi semua pakai handset macam ni kan, jam dia semua sama tu, tak lari. Sebab bila kita connect dengan internet, kita set masa kita di Malaysia, memang tepat setepat-tepatnya. Jam masjid kadang-kadang dia boleh lari, macam terutama macam jam-jam digital, kadang masa dia mati ke apa, dia boleh lari. Macam setengah masjid dia beritahu saya, jam dia setiap bulan akan kurang seminit. Dia pun pening. Tak tahu Ustaz, tiap kali sebulan hika akan kurang seminit. Dia pun tak larat nak buat lah jam digital lah macam ni. Tiap-tiap bulan akan kurang seminit. Ada yang cepat pula pun ada jadi cepat. Masjid tinggi dulu cepat, nak dekat 5 minit cepat. Sampai dia duduk azan ikut jam tu. Tahu jam ni dia boleh lari. Dia bukan ada synchronize dengan apa? Internet, handset kita. Sebab tu lah ni dah ada handset, tuan-tuan pun ada jadual dalam handset ni. Ada di Play Store dan sebagainya, tengok jam handset tuan-tuan. Baik. Kemudian apa jawapan dia tuan-tuan? Boleh tak? Dia syak saja. Dia agak-agak masuk kot, padahal waktu tak masuk lagi. Ataupun waktu memang dah masuk, cuma dia ambil tayamum dalam keadaan syak 50-50. Sah tak? Apa kata pengarang? Tiada sah tayamumnya dan tuntut yang syak pada masuk waktu, dan jika nyata kemudian sudah masuk sekalipun. Jelas dia syak masuk waktu zuhur ke belum, ambil je lah. Walaupun dah memang masuk waktu zuhur, batal juga tayamum dia. Boleh ataupun dia tak cari air, dia syak tak ada air kot, dia tayamum. Walaupun tempat tu memang tak ada air, batal juga tayamum dia. Kena cari dululah. Betul tak tuan-tuan? Dia panggil apa? Usaha tuan-tuan. Usaha memang kena. Kita dijadikan oleh Allah dan kita terikat dengan usaha. Itu benda yang kita tak boleh nafikan. Nama je manusia, tuan-tuan kena berusaha. Dan usaha itu adalah ibadah. Sebab tu orang kata usaha, doa dan tawakal. Doa dapat pahala, tawakal dapat pahala. Allah Ta'ala suruh kita berdoa, Allah Ta'ala suruh kita bertawakal, dapat pahala. Dan Allah Ta'ala juga suruh kita berusaha. Betul tak? Usaha pun dapat pahala. Bila doa dengan tawakal usaha tak ada, mana nak dapatnya? Usaha kena. Itu yang Maryam, mak Nabi Isa AS, ketika mana nak melahirkan Nabi Isa kan sakit.
Fa'aja ahal makhad, ketika mana dia tengah sakit nak melahirkan Nabi Isa alaihi salam, sakit teruk, nak bersalin ni, lapang tuan-tuan. Jalan jauh pula tu, daripada Palestin ke Baitul Laham, Palestin ke Syria, jalan jauh. Malu tuan-tuan, tak ada apa, tak kahwin tiba-tiba beranak, malu jalan jauh. Sehingga kan dia sebut apa, ya laitani mitu qabla hada, kalaulah aku mati sebelum ni, merintih kan Maryam. Biasalah tuan-tuan, manusia sedih. Jadi Maryam ni waktu dia lapang ni tuan-tuan nak bersalin Nabi Isa, Allah Ta'ala perintahkan kepada dia buat apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya, goncanglah dengan tanganmu pohon kurma itu, pasti akan jatuh buah kurma yang segar, rutab. Sangat rutab, tamar. Rutab ni yang baru jatuh tu nama rutab, kurma segar tu. Kalau tuan-tuan lah, saya suruh tuan-tuan semua pergi goncang pokok sawit, jatuh tak buah sawit? Sebiji pun tak jatuh. Pokok kurma macam pokok sawit lah. Tapi Allah Ta'ala suruh juga, betul tak? Suruh goncang dengan tangan ni. Orang nak beranak, jalan dah berapa puluh ratus kilometer dah tuan-tuan, berapa puluh kilometer ke ratus kilometer, Palestin ke Baitul Laham, jauh. Dengan tangan tak larat tu Allah Ta'ala perintahkan juga, goncang pokok kurma tu. Isyarat tu kena, isyarat usaha. Boleh tak Allah Ta'ala turunkan buah kurma tu tanpa ada ni? Boleh. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan Maryam tu kenyang terus, tak payah makan? Boleh. Malaikat tak makan tak minum. Tapi manusia itu satu makhluk yang terikat dengan usaha dan sebab. Jangan nafikan, itu sunnatullah pada makhluk. Siapa yang berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah aku satu makhluk yang hidup tanpa makan minum, ibadah ya, dia hamba yang derhaka. Kerana Allah Ta'ala yang suruh kulu wash rabu. Allah Ta'ala suruh usaha, suruh berdoa dan tawakal. 3 sekali Allah Ta'ala suruh. Boleh? Cerita mak Nabi Ismail masa nak dapat air zam-zam tu kan, Allah Ta'ala bagi terus ke? Tak. Apa Maryam buat? Naik bukit Safa, betul tak? Turun naik bukit Marwah pula 7 kali tuan-tuan. Zrum, jauh kat tu nak lari tu. Malah tuan-tuan yang dah pergi haji, ada tempat yang dia tanda untuk jogging kan, Harwalah ni lari-lari anak, jogging lah maknanya, sunat. Dia ada tanda kan. Jadi tuan-tuan sampai tempat tu, tuan-tuan sunat jogging. Pasal apa? Di situ siapa? Hajar dia jogging, sunat berjogging. Tuan-tuan dah ada ulang alik cari air tu, barulah Jibril alaihissalam tekan dengan tumit dia, keluarlah air. Sampai sekarang tak habis-habis air zam-zam, tak henti-henti. Tuan-tuan nampak tu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam cerita ni menarik betul. Yang pertama Syekh Mutawalli Sya'rawi kata apa? Di sini menunjukkan Allah Ta'ala beri pada manusia dengan jalan usaha. Betul tak? Usaha dulu, penat tu lari-lari baru bagi. Manusia usahalah, jangan malas. Kemudian kita jangan bergantung pada usaha, betul tak? Usaha kena bergantung pada siapa? Allah. Fikir logik, main mana ayak main dalam bawah tu, betul tak? Kok celah mana ayak boleh ni? Jangan bergantung pada usaha, bergantung pada Allah. Habis tu kenapa usaha? Kerana Allah Ta'ala yang suruh usaha. Boleh? Usaha sebaik-baiknya, sekadar mana yang boleh, baru Allah Ta'ala bagi. Itu dalam ni dia tak mau kan, dia agak-agak usaha malas. Orang malas dah kot, betul tak kan? Dia malas nak usaha, masuk dah kot waktu zuhur ni, mau malas ni, malas. Tu pergilah tanya dulu, cek, betul tak kan? Carilah yang dulu, malas. Susah malas. Baik. Jadi tuan-tuan dah lari baru bagi air kan, sampai sekarang ada. Usaha, wajib usaha, jangan bergantung pada usaha, bergantung pada Allah. Sebab tu dapat benda yang luar daripada usaha dia kan, keluar air sampai sekarang tak berhenti, air zam-zam. Jadi usaha kena tuan-tuan. Kemudian macam tuan-tuan sakit lah, sakit sunat berubat. Sebagai ulama kata wajib berubat, kita pegang sunat berubat lah. Sebab bila tuan-tuan berubat, jangan nak menyembuhkan siapa? Allah. Betul tak? Jangan nak menyembuhkan Allah. Buktinya apa? Banyak orang ubat ni, ubat kecil manis, macam-macam jenis ubat ada. Gout, macam-macam jenis gout dan ubat ada. Betul tak?
Ada orang makan ubat ni sembuh, ada orang makan lagi teruk, ada orang tak sembuh-sembuh. Pasal apa? Bukan ubat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Ada orang kanser usus, pergi potong usus, sihat. Betul tak? Ada orang dah potong usus, lagi teruk kanser dia. Bukan doktor yang menyembuhkan. Steve Jobs, kanser pankreas tu, orang kaya tu, Apple kan, yang mengasaskan Apple, jenama Apple tu. Siapa pun tak boleh selamatkan dia. Tapi ada je orang yang sembuh pada kanser pankreas. Nak bagi tahu apa? Yang menyembuhkan bukan doktor, bukan ubat. Itu semua usaha, jalan untuk kita mendapat pahala. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usaha kena tak? Kenalah, dapat pahala. Usaha tu kan ibadah. Ingat, seperti mana kita berdoa, seperti mana kita tawakal, usaha kita pun macam tu. Itu perintah Allah. Baik, kemudian Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya lagi, daripada sahaya yang lari daripada tuannya di dalam safarnya, kemudian citalah ia kembali kepada tuannya, tetapi berhenti ia pada tempat kerana menyempurnakan hajatnya pada tempat ia, adakah wajib atasnya qada barang yang ia sembayang dengan tayamum? Kemudian daripada citanya berhasratlah nak pulang kepada tuannya, kembali mutlak atau ada tafsilnya? Jika ia kerana bersiap bagi kembali, tiada padanya qada, atau kerana tiada yang demikian itu wajib qada. Macam ni, saya berikan sikit lagi. Hamba yang lari pada tuan ni dosa besar. Hamba yang lari daripada tuannya berdosa besar. Jadi bila dia lari daripada, ni tak ada hamba dah. Hamba dah tak ada dah. Ni dulu, cerita dulu. Kenapa hamba dah tak ada? Sebab Islam menghapuskan hamba secara sikit-sikit. Slavery. Kenapa tak ada hamba? Islam semua benda suruh kita bebaskan hamba kan. Zihar bebaskan hamba, bunuh tak sengaja bebaskan hamba, sumpah bebaskan hamba, supaya hamba dah tak ada. Dan dijanjikan pahala yang besar orang yang bebaskan hamba. Itu hamba dah tak ada. Tapi kalau ada hamba tuan-tuan, dia lari pada tuan ni, berdosa besar. Antara dosa besar, hamba lari pada tuannya. Kan kita pernah baca kan, dulu kita tak faham siapa hamba ni. Dan kita tahu hamba ni, kalau dia perempuan, tuan dia boleh berjimak dengan dia, bersetubuh. Boleh. Tapi kalau hamba tu lelaki, tuan dia perempuan, tak boleh. Nasab. Sama juga kita boleh berkahwin dengan orang ahli kitab. Siapa dia? Yahudi dengan Nasrani kan. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i memang tak ada lah, sebab kena yang asal punya. Tapi kalau ikut majoritinya, dia kata boleh lagi lah, Yahudi dan Kristian yang ada sekarang ni. Sebab zaman Nabi pun dah ada Trinity tu. Zaman Nabi dah ada. Kalau Quran sebut laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Trinity. Memang Trinity itu dah ada sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Tuhan itu gabungan daripada tiga, Allah, Isa dengan Jibril, Ruhul Qudus. Bukan Maryam, Ruhul Qudus. Baik, tak apalah. Jadi kalau kahwin dengan orang bukan Islam ni pun, bukan orang perempuan, tak boleh. Boleh tak orang perempuan Islam kahwin dengan lelaki Kristian? Tak boleh. Pada zaman dulu kita boleh. Yang boleh siapa? Lelaki Islam. Pasal apa? Nak dakwah dia lah. Suami lelaki itu dia beragama apa? Sebab tu di Malaysia kita tak boleh kahwin Kristian lah. Betul tak? Di Malaysia mana boleh kahwin Kristian? Yahudi tak boleh. Pasal menurut mazhab Syafi'i dah tak ada dah, payah nak jumpa Kristian yang betul-betul mengikut ajaran Nabi Isa yang asal. Itu mazhab Syafi'i, dia strict dalam bab ni. Dia letak dalam mazhab lain dia tak letak syarat tu. Tapi pada zaman Sayyidina Umar melarang orang Islam, sahabat Nabi, yang kahwin dengan Kristian atau Yahudi. Sebab apa? Dah banyak orang perempuan Islam. Betul tak? Kalau semua pakat kahwin dengan orang perempuan Kristian, Yahudi dengan Yahudi yang Kristian, kesianlah orang perempuan Islam. Betul tak? Kesianlah kat mereka. Siapa nak kahwin? Semua pakat cari yang bukan Islam. Tapi sekarang ni memang tak boleh lah tuan-tuan. Ni kita je sekarang ikut mazhab Syafi'i memang tak ada lah. Tak ada yang ikut ajaran yang asal, yang sebelum dirosakkan oleh Paul tu, yang rosakkan ajaran Nabi Isa. Baik, ini hamba. Saya habiskan tuan-tuan. Jadi hamba ni kalau dia lari, dia dalam maksiat.
Kita tahu orang yang dalam maksiat dia tak boleh dapat rukhsah. Rukhsah tak ada. Macam orang dia pergi ke Thailand nak berzina. Dalam perjalanan tu boleh tak jamak qasar? Tak boleh ya. Tak boleh lah. Tujuan dia pun maksiat. Itu yang orang bahas. Pergi tengok bola. Ramai pergi tengok bola kan. Pergi Kuala Lumpur, Johor, stadium. Boleh jamak qasar tak? Tu tengok orang buka apa? Buka paha. Tuan-tuan nak tengok orang buka paha ke tengok permainan? Betul tak? Kita nak tengok permainan. Jadi dalam perjalanan yang makruh dan harus masih lagi boleh. Makruh dan harus masih lagi boleh. Ini kalau betul-betul maksiat sungguh. Pergi Kuala Lumpur nak jumpa nak pergi jual dadah ke, betul, jual ketum ke, nak pergi jual ketum ganja ke, ini jelas haram. Tak boleh lah, jamak qasar tak boleh. Kemudian maka jawabnya bahawasanya, saya habiskan sikit, jika takhirnya itu sebab lemah daripada kembali kepada tuannya, penghulunya tuan dia lah, dia tak larat nak balik, dia tak mampu. Mana ni? Sah taubatnya. Sekira-kira ceritanya, ni maksud dia bercita-cita nak kembali balik lah, atas kembali manakala dapat dan tiada qada, tak perlu qada atasnya pada barang yang sembahyang ketika itu dengan tayamum, dan jika tiada seperti demikian wajib dia qada. Maksud dia kalau dia dalam perjalanan tu kemudian dia bertaubat kembali pada tuannya, dia sembahyang dengan tayamum sah, tak perlu qada. Tapi katakan dia tak niat langsung nak balik pada tuan dia lari pada tuan dia sembahyang guna tayamum, sebab tak ada air dia terus lari, sembahyang itu semua batal, kena qada balik pasal dia dalam maksiat. Boleh lah. Saya ambilkan tuan sikit lagi. Suilah radhiyallahu anhu daripada seorang, jika ada pada tangannya penyakit yang menegahkan daripada menarik tali timba, dan tiada orang yang dapat minta tolong, maka ia tayamum. Maka sembahyang adakah qada ataupun tiada? Dia sakit tangan dia, air tak ada, yang ada pun dalam perigi, dia pula tangan tak mampu nak cedok air tu, nak minta tolong kat orang pun tak mampu, tak ada orang yang boleh tolong. Boleh tak dia tayamum? Air ada tapi dia tak mampu nak ambil, tangan sakit, orang pun tak ada nak tolong. Baik, maka dijawabnya dengan bahawasanya manakala ada didapatnya pegawai mengambil ia dengan tidak dapat, akan mengambil akan dia dengan upah dan lainnya, tayamum ia dan tiada dikembalikan sembahyangnya. Makna dia kalau ada orang boleh tolong ambil tapi kena upah, wajib bayar upah. Dia kata boleh nak ambil yang ambil, kena bayar upah. Upah yang berbaloi lah. Tapi kalau upah dia berapa? RM1,000 jadi ya, tak padan, itu tak payah. Upah yang padan dengan kerja dia. Ni upah yang melampau-lampau tak perlu. Itu membazir harta tuan-tuan. Jadi dia boleh tayamum dan tak perlu qada. Baik, faraq cabang, jikalau lengkaplah lukanya pada mukanya dan dua tangannya, wajib ia tayamum satu jua kerana sebab gugur tertibnya. Kalau lukanya ada pada muka dan tangan, muka, tangan luka, memadai dengan satu tayamum sahaja. Dengan satu tayamum. Sebab apa? Kedua-duanya pada anggota tayamum. Habis tuan. Akan datang masuk bab yang sangat susah. Bab ni susah, saya pun tak tahu boleh saya cerita ke tak boleh. Bab haid. Haid ni benda yang dia kalau hak biasa senang, hak biasa. Yang susahnya ada setengah orang perempuan yang dia tak ingat tarikh dia, susah tu. Mutahayyirah tu kan susah tu. Sangat susah bab ni. Dia terlupa. Ada orang perempuan dia ingat, betul? Dia ingat, dia tahu masa bila, betul? Dia tahu tempoh dia bila. Itu senanglah. Dia tahu tempoh, dia tahu 5, 6 hari, 7 hari. Kebiasaan dia begitu, betul tak? Ni ada jenis yang tak teratur ni. Nanti hilang saat mai balik, hilang. Orang terlajak pula 15 hari. Nanti dia tak ingat ni darah penyakit ataupun darah dia warna sama semua. Ada orang perempuan dia tengok warna pun dia tahu. Mula-mula warna ni, tengah-tengah warna ni, nak habis warna ni. Dia tengok warna, dia tahu dia darah haid. Ada orang perempuan tak, darah dia semua sama. Oh, susah. Siapa yang dapat isteri yang hak normal senang. Banyak normal lah, kebanyakan normal. Dia pun tahu haid dia bila. Hatta orang bukan Islam pun tahu haid dia bila. Normal, betul? Dia tahu itu haid normal. Tapi kadang-kadang ada setengah orang perempuan yang dia luar biasa sikit, yang dia terlupa darah dia sama macam-macam. Itu susah sikit lah. Baik tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an humma tafarruqana ba'da tafarruqan ma'sumah.
ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مفتونا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين